Muslimin dan muslimat, pagi ini kita sambung lagi perbahasan kita menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita sambung bacaan dalam kitab saya muka surat 743 pada perenggan sebahagian ulama berkata. Kitab lama, kitab hijau 602 659. Kitab lain 602, 659. Kitab hijau lama 743. Masih pada fasal yang ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Sebahagian ulama berkata, tidak ada suatu yang kulihat lebih menghilangkan rasa agama, rasa beragama, mengurangi maruah ataupun tata sopan, mengiyakan kesenangan dan menyebukkan hati selain dari kusumah. Baik, ini ulama sebut. Kusumah ni apa? Kita dah bincang 2 minggu lepas. Bahasa mudah dia kerah kepala. Kerah kepala lah, ataupun orang Melayu panggil kepala batu macam tu. Jenis degil, jenis suka berbantah, suka berbalah. Dia rasa dia betul, dia nak menang. Itu dia panggil kusumah. Maknanya jenis kerah kepala, jenis suka berbantah. Dan ulama kata orang yang memiliki sifat ini dia menghilangkan rasa beragama. Maksudnya dia tidak ada semangat untuk meletakkan dirinya mematuhi segala aturan agama. Maknanya seolah-olah dia meminggirkan sebahagian adab dalam Islam. Jadi adab dalam Islam ni, dia nak kita ni jadi orang yang lembut hati, jadi manusia yang baik, jadi manusia yang elok, jadi manusia yang dengar cakap, yang menjaga kepribadian dia sebagai seorang Muslim. Tapi bila dia timbul kusumah tadi, kerah kepala, maknanya dia telah melanggari. Dia melanggari apa yang kita namakan sebagai sifat yang baik dalam agama. Sebab itu ulama kata siapa yang ada penyakit ni, sifat ini, dia telah dipanggil mengenepikan rasa beragama dan mengurangi maruah. Maknanya maruah diri dia tu dah tercalar, maruah dirinya tercemar, maruah dirinya berada dalam keadaan yang tidak berapa cantik lah. Sebab dia memiliki sifat degil tadi, sifat kepala batu tadi, kerah kepala. Sebab itu masuk dalam senarai perangai yang tidak baik, perangai yang tidak elok. Sebab itu kita nak jadi manusia ni biar yang ada maruah, yang ada harga diri. Apatah lagi syukur pada Allah, Allah Ta'ala pilih kita ni jadi orang Islam, jadi orang yang memiliki cahaya Islam. Jadi kenalah kita tonjolkan imej Islam itu dalam semua keadaan. Sebab Islam itu luas, Islam itu cantik, Islam itu indah. Kita tak nak kita jadi parasit kepada agama. Kita jadi orang yang mencemarkan agama, yang memburukkan imej Islam. Melalui perbincangan kita hari ini, perangai. Belum benda lain, kita cerita perangai jenis kerah kepala tadi. Dia akan mengurangkan adab tertib dan kesopanan kita. Dan termasuk juga menyebukkan hati, mengiyakan kesenangan, jenis nak senang ikut kepala dia, dan jenis yang nak hati dia selesa tanpa dia memikirkan hal orang-orang yang lain. Wal'ayazubillah.
Baik, sambung lagi. Jika kamu katakan bahawa merupakan keharusan bagi seorang yang berkeras kepada guna mempertahankan segala haknya. Mungkin ada orang cakap, Ustaz, dia ni jadi degil ke kepala sebab dia nak pertahankan haknya. Kan? Sebab apa dia melawan-melawan ni? Sebab dia nak mempertahankan haknya. Kalau ada orang cakap benda macam tu tak apa Ustaz, kita terpaksa lawan berkeras juga, kita nak pertahankan hak. Maka Imam Ghazali ada jawapannya. Jawapannya dapat dilihat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Sesungguhnya amatlah tercela orang yang melakukan kusumah, keras kepala tadi, mempertahankan kebatilan, atau tidak mengetahui duduk persoalan seperti wakil seorang qadi atau hakim. Sesungguhnya ia meraba dalam khusumah sebelum ia menemukan di mana letaknya kebenaran antara pihak yang bersengketa. Jadi dia bagi contoh tadi, maknanya yang tercelanya ialah khusumah kerana mempertahankan kebatilan. Dia pertahankan benda yang tak betul. Dia tahu dia salah, tapi dia lawan juga sebab kononnya nak membela diri. Sedangkan benda tu tak betul. Dia berlawan tu sampai level kusumah tadilah. Dengan degilnya, dengan tak dengar cakap orang, tak pakai nasihat orang lain, teguran orang ditolak. Maka sifat itu yang kata Imam Ghazali yang dicela. Termasuk juga Imam Ghazali meletakkan kebimbangan kepada para hakim. Sebab hakim ni kan dia nak kena dengar dua pihak. Kan? Kawan ni kata begini, pihak yang dituduh, kan, yang membela, peguam bela, kemudian macam-macam lah. Dia punya perundangan dan sebagainya. Jadi dibimbangi. Hakim ni tersilap meletakkan hukuman. Itu pun jadi masalah jugalah. Namun apa pun ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maknanya berkeras kepala terhadap kebatilan itu benda yang Islam tidak suruh. Bahasa mudah dia ginilah, kalau kita memang dah salah, salah lah. Kalau kita memang dah tersilap buat, kita mengaku. Tersilap percaturan, kita mengaku. Kan? Jangan keras kepala mempertahankan yang benda tak betul tu. Kita pertahankan benda betul, itu satu bab lah. Benda memang silap kita mengaku. Katalah pagi ni, contoh bukan jadual saya lah, tapi hakikatnya jadual saya lah. Ini saya bagi contoh. Katalah pagi ni Ustaz naik bakri, contoh tak. Tiba-tiba saya entah macam mana mamai tak tahu, tengok jadual, oh pagi ni aku dekat Al-Falah. Saya pun start kereta belum sampai. Jadualnya Ustaz ni bakri tak. Jadi saya pun baru nak masuk, nampak apa hal pula Ustaz ni duduk tempat aku. Kan? Sedangkan kita salah tak. So ceritanya sama ada saya duduk je dengar kuliah ataupun saya balik, salah satu. Jadi tak payah pula angkat tangan, Assalamualaikum Ustaz, minta maaf Ustaz boleh balik kot. Halau terus. Padahal bukan jadual kita, salah tak. Jadi tak bolehlah pertahankan sampai macam tu. Macam minggu lepas kot, Selasa minggu lepas, genap seminggu, saya dapat pagi macam ni lah, waktu pukul 9 macam ni, dapat WhatsApp satu masjid, Assalamualaikum Ustaz, jangan lupa malam ni jadual Ustaz di masjid kami. Saya kata, tengok nama yang hantar pun, ni masjid aku malam ni dekat surau. Macam dah salah kan. Dia macam dah salah lah. Dia kata, yang lupa Ustaz, malam ni jadual Ustaz di masjid kami. Saya kata, minta maaf, malam ni saya dekat surau sekian-sekian. Lepas tu dia hantar lagi. Dia kata, saya dah confirm dengan Ustaz 2 minggu lepas. Siap dia hantar nombor telefon, ni nombor yang saya call Ustaz. Jadi saya pun, biar betul Pak Haji ni. Kan? Saya cek balik, tak ada pun. Dan saya sangat yakin,
Mula-mula saya kata dulu, Haji salah ustaz kot ni, saya kata. Kita nak test. Sebab apa saya kata gitu? Sebab kejadian ni dah pernah berlaku juga sebelum daripada ini. Tak tahulah dia main sekap jarang je ke, nak apa, memancing ustaz kok kebetulan ustaz kosong ke, ataupun memang dia tersilap ke. Saya kata memang tak ada. Saya kata memang tak ada. Saya dah semak tak ada. Dia kata, ya ke ustaz? Saya ada call dengan ustaz. Jadi saya kata macam ni lagi, saya dah memang ada jadual tetap di tempat ni, tak berubah pun sejak dulu. Saya tak pernah pun bagi laluan dekat Masjid Haji. Macam itulah lebih kurang saya cakap kan. Lain kali dia pun kata, tak apalah ustaz, katanya. Ayat sedih je. Habis nak buat macam mana tuan? Kan? Jadi sebab saya yakin kita betul lah, maknanya mungkin dia tersilap, kita pun jawab cara elok je kan. Tapi itulah cabaran pengatur kuliah. Cabaran orang-orang yang menyusun jadual kuliah, termasuk ustaz-ustaz juga. Itu tak cerita yang salah faham minggu kelima. Kan? Minggu kelima ni ada setengah-setengah yang salah faham teori minggu kelima tu macam mana nak fahamkan. Macam-macam teori ada tuan. Kadang saya pun pening. Kadang-kadang kita pun tersilap juga. Itu pun satu masalah juga. Jadi apa pun benda tu kita belajar dan jadikan dia pengajaran. Makna ke depan ni jangan berlaku lagi lah. Kita tahu, ni masalah minggu kelima ni kena confirmkan betul-betul. Sebut dengan tarikh sekali, itu lebih senang. Kan? Sebab minggu kelima ni bukan tiap-tiap bulan ada. Setahun ada lah 3-4 kali. Contoh baru ni ada jemput, ustaz jemput kuliah subuh setiap Ahad minggu kelima. Setiap Ahad minggu kelima yang jatuh hari Ahad, jenuh nak cari. Setahun sekali dua je kot, 2-3 kali kan. Tapi dah nak juga, kita bagi je lah. Jadi yang penting jangan sampai kita kusum, mempertahankan benda yang dah lah batil, lepas tu beria pula mempertahankan. Macam tu. Baik, sambung lagi. Nanti lambat habis kitab. Target bulan Disember. Baik, termasuk pula hal yang tercela, orang yang menuntut haknya tetapi dengan cara yang berlebihan, tidak menurut sekadar perlu. Ini juga dipanggil tercela. Walaupun yang kita tuntut itu hak kita, tapi jangan berlebihan. Jangan over daripada yang sepatutnya. Orang Melayu kata, bagi betis nak peha. Itu lama punya peribahasa. Peribahasa baru, bagi rentas negeri, daerah nak rentas negeri. Dia gitu. Dia nak dia nak rentas dunia ni. Kan? Jadi walaupun hak kita, tapi orang kata tuntut sekadar patut padan. Dia yang jadi macam ni, isu apa selalu? Tanah tak? Isu tanah. Adik-beradik, padahal berebut dengan adik-beradik tu bukan dengan orang lain. Kadang-kadang berlaku juga sempadan dengan tanah orang sebelah. Tu macam-macam cerita lah tu. Sedangkan kadang-kadang pernah tak orang yang berebut-rebut tu memikir, dek kerana sinci 2 tanah tak? Sinci 2. Jadi menjadi punca kita nak meraung dalam kubur esok. Kan? Tak, saya rasa memang tak padan sangat lah. Sinci 2 atau sejengkal lah kita kata. Tapi bagi orang berkira, sejengkal tanah tu besar. Jangan buat main. Kan, bagi orang berkira sangat. Jadi sedangkan orang kata benda-benda macam tu pejam-pejam mata je lah. Kita halalkan, kita redha, nanti Allah bagi yang lebih baik. Kalau konsep saya, kita pegang macam tu je. Ada, sebelum ni saya pernah menyewa satu tempat. Rumah yang saya sewa tu, tuan rumah tu dengan jiran sebelah yang sebelah lah, dia tak ngam. Bila saya jumpa tuan rumah cerita pasal orang sebelah. Bila orang sebelah tu tak ada rumah lah, dia jangan datang. Bila dia datang menyembang dengan kita, dia kenal kita, sembang-sembang, "Itulah ustaz, saya ni orang sebelah ni makan ni." Dia cerita pula. Kita jadi orang tengah angguk belah sini, angguk belah sini. Saya cakap, tak tahulah Haji macam mana kan. Itu Haji dengan dia, saya mana tahu. Saya menyewa je. Yang ni claim kata kawan ni buat pagar terlebih. Yang orang sini pula kata yang ni makan pula belah sini. Dia macam tu. Masing-masing
nak menang lah. Pada saya, sempadan tu sikit sangat, tak lari ke mana pun. Orang kata kalau lepaskan pun tak rugi apa. Kalau ambil pun sikit sangat, tak untung pun. Tapi sebab jenis manusia. Walaupun dia kata itu hak saya, betul. Tapi pertahankan yang sepatutnya. Tak, jangan berlebih sangat sebab dunia ni tak ke mana, tuan. Dia akan habis gitu je. Dan lagi dia kata, bahkan kadang-kadang sampai mengeluarkan kata yang aib dan dusta. Guna menyakiti dan memaksa lawannya itu. Ini pun lagi teruk lah. Kadang-kadang sampai kepada satu tahap, bercakap yang aib, menipu, cakap benda yang kotor, benda yang bukan-bukan. Sedangkan kita ni, tuan-tuan, ibu-ibu, adalah orang Islam. Kita ni orang Islam yang ada agama. Jadi, di awal tadi saya dah sebut, akhlak itu sangat penting. Akhlak kita sebagai seorang Muslim itu sangat penting, sangat mustahak. Jadi, jangan sampai kita menjatuhkan maruah diri dengan buat benda-benda yang agama tidak membenarkan. Demikian pula dia kata, melakukan kusumah dengan mencampur kata-kata yang menyakitkan hati lawannya. Padahal sebenarnya ia tidak perlu mengeluarkan kata-kata itu untuk mendapatkan haknya. Tak perlulah nak dapat hak ni sampai keluar kata kesat, menyakitkan hati pihak yang satu lagi dah. Tak perlu sebenarnya. Benda boleh sembang elok-elok, tuan. Yang kita pergi cakap kasar, nak mengamuk, nak marah tu pasal apa? Kan? Islam ajar cari jalan penyelesai yang paling terbaik. Yang kalau boleh tak sakitkan hati orang, tak sakitkan hati jiran, tak sakitkan itu, tak sakitkan ini. Tapi kadang-kadang perangai manusia tu, dia tak puas hati selagi orang tak sakit hati. Ada juga macam tu. Kan, bila kawan tu dah sakit hati, oh ustaz, saya puas hati ustaz. Cerita kat ustaz pula tu. Kan, dia nak memuaskan hati dia tu sampai orang tu dah terduduk sakit hati, padan dengan muka ustaz, baru saya boleh tidur lena malam ni. Ada juga perangai tak senonoh itulah. Jadi tak usahlah, tuan-tuan, sebab hidup kita ni, Allah tu dia maha adil, dia maha kaya. Hari ni kita tolong orang, mungkin orang tu susah ke apa, ke depan besok Allah tolong kita balik. Allah tu maha kaya. Hari ni kita buat zalim pada orang, ke depan besok orang pula buat zalim, kalau tak ke kita, anak cucu kita. Sama je. Jadi alangkah baiknya kalau kita isi kehidupan ini dengan perkara yang baik-baik. Perkara yang tak elok ni, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, cubalah kita elakkan, kita jauhkan. Dan cuba jadikan hati kecil kita ini hati yang sentiasa berlapang dada, yang boleh menerima teguran. Hati yang sentiasa hidup, yang hatinya terikat dengan Allah tu dengan jaminan yang sangat kuat. Kalau tidak, kita akan rugi. Kan? Sebab hati ni dia senang berbolak-balik. Hati ni Nabi dah pernah sebut, kita pun dah tahu, seperti makanan yang mendidih dalam periuk yang sedang panas. Itulah hati kita, berbolak-balik dia tu sangat cepat. Janji dah boleh rentah nak balik kampung, tak jumpa tarikh lagi. Kan, berbolak-balik, nak balik tak balik, nak balik minggu ni kan jalan mesti jam, nak balik hujung bulan kan, macam-macam yang kita fikirlah, kali tarikh tak jumpa-jumpa. Dah janji-janji dah. Itu masalah. Jadi hati ni memang macam tu, berbolak sana berbolak sini. Jadi sebab itu jangan kita keluarkan kata-kata yang tak baik untuk mendapatkan hak. Demikian pula terdorong berbuat khusumah semata-mata kerana keras kepala untuk mengalahkan lawannya. Ini lagi teruk. Maknanya dia kira dia nak menang. Dia betul ke, dia tak betul ke, itu dia tak peduli. Yang aku tahu, aku nak menang, biar melingkup Mamat ni. Macam tu. Ini semua jenis hati yang kotor, jenis hati yang busuk, hati yang tak elok lah, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia nak tengok hamba-hambanya yang hatinya baik,
hatinya bersih. Sebab itu bukan tubuh saja kita kena vaksin, hati pun kena vaksin kan. Zohor sekejap lagi saya ada satu kuliah Google Meet, tajuk dia vaksin hati. Kan hati ni pun kena divaksin juga, kalau tidak jahanam hati kita, rosak dah, dia mudah rosak. Tambah kalau tak mengaji pula. Sebab itu untung kita yang hadir mengaji ataupun dapat menonton live dan sebagainya, setidak-tidaknya adalah sentuhan-sentuhan, orang kata apa yang ustazah ceramah-ceramahkan ni, sedikit sebanyak menyerap dalam hati kita. Itu yang kita nak. Itu penting dengan kuliah. Walaupun hari-hari dengar tak apalah, dengar je lah kan. Jemu ke penat ke tengok muka ustaz, tak apalah, dengar je. Penat, pejam mata, dengar saja tak. Sebab kita nak ambil ilmu tu, insya-Allah. Baik, perenggan berikutnya dia kata, adapun orang yang zalim, orang yang dizalimi, yang kemudiannya ia membela alasannya dengan jalan yang dibenarkan oleh syarak. Kalau orang tu kena zalim, ditindas, teraniaya, itu maknanya dia dibenarkan memberi alasan untuk mempertahankan hak, antara syaratnya tanpa mencela lawan. Kita nak pertahankan hak boleh, tapi jangan sampai mencela pihak satu lagi, tanpa melampaui batas dan berlebihan atas sekadar perlu pada berkeras membela kepentingannya, sehingga tidak ada maksudnya berkeras kepala dan menyakiti orang lain. Maka perbuatan semacam ini tidak diharamkan hukumnya. Maknanya boleh, tapi jangan berlebih. Sekadar kita berhurai untuk pertahankan hak, bagi tahu benda yang betul, jangan berlebih sangat, jangan menyakiti hati pihak satu lagi. Banyak benda nak kena jagalah. Mencela pun jangan, cakap benda tak elok pun jangan. Hari ni orang suka cakap benda tak elok. Dia buat silap, datang ustaz, datang ustazah tegur, dia jadi macam kenal je kan. Jadi terbaca, tertengok semua. Jadi ceritanya ustaz pun tertengok kan, naya ke ustaz. Jadi bila ditegur-tegur, dia kata jangan ambil kerja Tuhan, katanya. Sedap ayatnya, macam lembut aja kan. Jadi kita doa je lah. Saya pun tak tahu nak cakap kan. Kita doa yang terbaik supaya satu hari besok dia boleh berubah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Nak cakap banyak pun semua dah tegur. Ustazah Asma pun tulis berjela, saya tengok panjang macam karangan tingkatan 6 dulu tu. Ustazah Asma tulis dalam Facebook dia, panjang jela kan. Masing-masing ialah. Jadi bila dah ditegur, dia kata jangan ambil kerja Tuhan, ustaz-ustaz ni jangan pandai-pandai sangat. Kita dah beritahu dah banyak kali, ustaz-ustaz ke siapa pun tegur sebab kita sayang. Kita sayang, sebab tu kita tegur. Kalau tidak, lantak engkau lah. Itu bahasa dia kan. Kau nak dedah aurat ke, kau nak seksi ke, kau nak cakap benda kotor ke, suka hati kau lah. Itu orang dah tak sayang. Tapi bila ada orang menegur, orang menasihati, orang cakap, orang tulis, orang komen yang baik-baik ni, mengingatkan, maknanya orang sayang. Tapi tak tahulah, orang tak hargai kasih sayang tu kan. Lepas tu dia pusing ayat lain. Jadi tu saya kata penamat dia, kita doa je lah. Apa nak dibuat, nak marah pun tak guna kan. Tapi kita bersangka baik, manusia ni selagi dia belum mati, maknanya peluang dia nak berubah tu ada. Itu saja. Selagi dia belum mati, dia ada peluang nak berubah, insya-Allah. Sebab benda ni kita dah nampak banyak dah contoh. Saya tak sebutlah nama-nama yang dah berubah-berubah ni, banyak kan. Contoh tu dah terlalu banyak kan, terlalu banyak. Ada tahun 2010, lama dah, masa kita bawa jemaah haji kan, ada seorang yang ikut tu, mak dia, ayah dia tak ikut, mak dia pergi haji dengan kami. Dan anak dia tu artis popular lah, perempuan ni. Dia kata, ustaz,
saya ikut Ustaz Gaya Haji ni sambil-sambil tu Ustaz doakanlah. Mudah-mudahan anak perempuan saya ni pakai tudung, anak perempuan saya ni dipertemukan jodoh, kan. Tapi ialah kita doa, dan alhamdulillah bertudung tu sudah. Cuma jodoh tu nampak belum lagi. Bawa-bawa tenang dulu. Siapa tu kita simpan tepilah nama dia. Nanti ada yang mencari pula. Baik, jadi itu makna selagi hidup peluang tu ada tak? Selagi hidup peluang nak berubah tu insya-Allah ada. Kita doa je. Baik. Kemudian dikata lagi, tentunya saja yang lebih baik baginya adalah tidak melakukan perbuatan itu. Maknanya yang kita sebut tadi itulah, tak berlebihan apa semua. Kalau dia tak buat yang tu lagi bagus. Maknanya kalau tak timbul berbantah-bantah, tak timbul menyakitkan hati orang dan sebagainya, itu lebih baik. Kerana memelihara lidah ketika bantahan itu menurut batas yang wajar adalah sangat sulit. Menjaga lidah ni jangan cakap senang, ibu-ibu sekalian. Orang Melayu kata lidah tidak bertulang. Dia boleh kona kok mana, dia boleh keluar perkataan apa, dia boleh cakap elok, cakap tak elok, semua boleh keluar. Sebab tidak ada tulang. Fizikal dia begitulah. Tapi maknanya nak mengawal lidah daripada bercakap sesuatu yang kita rasa tak perlu, sangat susah. Sebab apa? Fitrah manusia, dia suka bercakap. Itu yang jadi susah. Ada orang tak boleh bercakap, dia jadi masalah. Kan? Dan kalau kajian tu, saya rasa semua orang tahu dah jawapan. Antara lelaki dan perempuan, siapa yang paling cakap banyak? Lelaki, awal dia menafikan empatnya. Kan? Perempuan satu hari berapa puluh ribu perkataan. Orang lelaki tak banyak. Kan? Bang pergi kedai, okey. Dia okey je, dua huruf je. Kalau orang perempuan lain pula kan. Bercakap dari sidai baju, kejap lagi bang, ni baru nak basuh, baru dia punya jawapan tu sampai baru ujung dia sidai baju. Banyak benda lain sebelum tu dihurai dulu. Tak? Itu fitrah. Jadi manusia ni nak menjaga lidah ni memang susah. Kadang benda tak perlu dia nak cakap juga. Kan? Benda tak ada kena mengena, dia nak cakap juga. Macam saya cerita dulu tu lah, yang Myvi pink kat sebelah kita tu, yang tu lah. Kan? Berhenti traffic light, ada Myvi sebelah, color pink, tempel Hello Kitty, kotak tisu pink, cushion dia pink, steering pun pink, yang bawa Pak Haji. Confirm mengata kan. Pak Haji tu relax berzikir lah tu kan. Kita tengok, ya Allah, Pak Haji ni lah kenapa ni, kan? Itulah, kita patutnya sangka baik. Kereta anak dia ke, kereta dia masuk workshop ke, pinjam kereta anak saudara, anak buah ke, cucu ke, kita tak ada kena mengena dengan Pak Haji tu. Tapi hati tak boleh menggelegak. Aku tak boleh tahan tu lah tengok Pak Haji kan. Kenapa dengan Hello Kitty tu. Jadi itu masalah kita. Tak ada kena mengena, tapi nak bercakap. Kan? Tengok rumah terbengkalai tak siap, bercakap juga. Berapa lama tak siap-siap ni. Bukan dia beli satu unit pun. Kan, tak ada pun, tak ada booking apa pun, tapi bercakap. Tidur pun bercakap kan. Macam-macam kita ni. Jadi nak jaga lisan tu susah. Jadi sebab itulah dalam satu hadis yang pernah kita bacakan dulu, Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang, ada satu hadis yang Nabi kata, ramainya manusia, betapa ramainya nanti, kata Nabi, manusia yang dihumban ke dalam api neraka Allah dalam keadaan diseret dan secara meniarap, secara tertiarap. Diheret, kemudian meniarap, malaikat tarik, humban masuk api neraka. Nabi kata kerana apa yang ada di antara dua bibir mereka, iaitu lidah. Kerana lidah ramai orang masuk api neraka. Kan, mencaci, mengumpat, mencela, mengutuk.
memfitnah, membawang, mengunyit, semua ada. Kan? Semualah nama-nama makanan tu masuklah sekali semua. Kan? Bercakap benda yang tak perlu. Kan Islam pun ajar bila Nabi kata wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhirat, Nabi kata falyakul khairan, hendaklah dia bercakap benda yang baik-baik sahaja, benda yang elok-elok sahaja. Atau kata Nabi, kalau dia tak reti nak cakap benda baik, liyasmut, maknanya duduk dan diam, jangan bercakap. Tapi sebab macam saya kata tadi lah, manusia ni ada orang jenis dia bila tak cakap dia pening, dia jadi migraine, dia jadi stres, dia jadi tak ketahuan macam mana pun tak tahu. Kan? Terutama kami ustaz lah, bila tak boleh kuliah, dia jadi pening gitu. Bila boleh kuliah, tak pening dah. Kan? Jadi, itu tak apalah, kita mudah-mudahan ustaz ni bercakap benda yang baik tak. Jadi kena jaga. Dan dia kata kerana yang namanya kusumah itu, hati panas dan marah bergelora. Ini ada orang jenis tak boleh kawal hati dia, jenis cepat nak marah, kan, jenis panas hati, jenis cepat nak melenting. Cuba kita belajar bersabar sikit lah. Belajar bersabar. Cuaca kat luar memang panas dah. Jadi kita pula ni angin tak pasal ni janganlah. Dan apabila marah itu sudah bergelora, maka lahirlah pula sifat dengki. Dan diburukkan di antara dengki lahir di antara kedua belah pihak, sehingga tiap-tiap pihak ingin memburukkan satu kepada yang lain. Ini lagi bahaya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, bila timbulnya dengki dan hasad. Bahayanya dengki dan hasad ni, dengki ni kata ulama, kita nak nikmat yang orang tu dapat sama ada hilang daripada orang tu atau boleh kat kita. Itu lebih kurang makna dengki. Maknanya kita nak nikmat yang orang lain dapat tu hilang, jangan dia dapat. Atau lebih bagus, hilang tu pergi kat kita. Biar kita dapat. Itu nama dia dengki. Tak kira lah apa benda sekalipun. Dan ingat pesanan Nabi SAW, innal hasada, Nabi kata apa? Innal hasada ya'kulunal hasanat kama ta'kulun narul khataba. Atau kama qala Nabi fil hadis. Nabi kata sesungguhnya hasad dengki itu memakan kebaikan kamu. Boleh menghilangkan pahala-pahala kita. Seperti mana api yang membakar kayu api. Api itu dia bakar kayu tu jadi bara, hilang lenyap kayu yang keras tadi, tiba-tiba jadi abu aja. Macam itulah dengki, dia boleh padamkan, hilangkan kita punya pahala-pahala ni dengan punca berdengki, berhasad tadi. Jadi sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, kita ni nak mengumpul pahala dah satu hal. Kan? Nak buat baik dah satu hal. Nak kumpul pahala pun bukan senang. Kita nak mari kuliah hari ni pun bukan senang ceritanya. Syarat pun ketat, SOP apa semua bagai. Jadi nak datang pun cabaran dia macam-macam. Sakit perut lah, kunci kereta tak jumpa lah, jalan jam lah, minyak habis, aircon tercabut, semua tu. Ada macam-macam cabaran nak boleh sampai ke masjid ni. Ustaz-ustaz pun nak menyampai kuliah bukan cerita buka bismillah terus jalan lancar je. Tak, kadang-kadang otak pun jam tu. Dan kita hari-hari live nak cerita benda yang sama, nanti orang kata ustaz ni ceramah benda sama je. Kan? Jadi ada masa otak ni pun jam. Saya pernah kena kan. Ada hari yang kadang-kadang kita kuliah tu kita pun blur. Apa benda aku cakap pun aku tak tahu. Kan? Kita jadi blur. Dan pernah sekali saya khutbah, tapi lama lah. Bila kita khutbah ni tak pakai teks kan. Saya memang khutbah jarang pakai teks lah. Kecuali bila pihak masjid surau kata ustaz baca teks lah. Tak apalah, kita baca. Ataupun dia kata teks pertama, khutbah pertama ustaz nak belasah, suka hati ustaz.
Khutbah kedua doa sultan jangan tinggal Ustaz. Lagi nahas kita. Tak apalah. Memang kita baca pun. Doa khutbah kedua memang saya baca. Jadi pernah sekali tu dalam khutbah kedua tu saya terlupa ayat. Ni mulut dah lancar ni. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bersempena hari Jumaat yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini, marilah kita bersama memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana firman Allah. Ayat aku tak ingat. Oh, masa itu ni peluh jantan keluar tak menitik ni, kuyuk jubah kan, jangan buat pasal. Saya kata, ya Allah, dalam hati kan, ya Allah tolonglah aku, ya Allah. Masa tu saya berpusing ni. Saya kona dulu, cerita benda lain sekejap, sekali pap, ayat tu masuk. Terus baca tuan. Ada hari kita blank, kita blur sekejap. Kan? Sebab itu, setiap kali kita nak mengaji kuliah, elok kita baca doa Nabi Musa tu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa ketika dia nak pergi menghadap Firaun. So apa dia doa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dada aku. Wa yassir li amri, mudahkan urusan aku. Wahlul uqdatan min lisani, engkau bukalah sekatan lidahku. Wa yafqahu qawli, dan mudah-mudahan orang dengar cakap aku dia faham. So apa Nabi Musa doa supaya dia bukakan ikatan lidah dia? Sebab Nabi Musa ni dia ada masalah percakapan. Lidah dia tu macam pelat-pelat sikit. Sebab kan dia masuk bara api kan. Masa Firaun dah naik angin kali kedua dekat Nabi Musa tu. Naik angin kali pertama masa bini dia ambil Nabi Musa dalam peti tu, tepi sungai Nil tu. Kan baby hanyut kan, mak Nabi Musa hanyutkan masa tu. Sebab bayi lelaki kan kena bunuh kan zaman tu. Bila angkat-angkat tengok baby lelaki. Firaun terus biru muka. Naik angin terus. Dia kata aku tak mau budak ni aku bunuh. Bini dia pun, bang tolonglah bang, gosok belakang Firaun kan, settle masalah. Tu powernya orang perempuan. Dia gosok tok laki dia, besok balik kampung terus. Bawa tenang, gosok lebih sikit. Kan? Jadi orang lelaki tu je kelemahan, dia gosok je habis cerita. Kan? Jadi kali pertama tu Firaun kata okeylah, kau belalah elok, aku tak mau campur. Dah besar sikit Nabi Musa, dia ketuk-ketuknya kepala Firaun kan. Masa tu dia 2-3 tahun main lompat-lompat, guling-guling, dia lempang lah apa, macam-macam kerjanya. Firaun ni angin, bunuh sekali lagi, dia nak bunuh kali kedua. Kali ni Asyah kata tak apa bang, tapi jangan terus bunuh bang, kita test dia dulu. Kalau dia betul tak tahu apa benda, abang janganlah bunuh. Tu yang letak kurma dengan bara api kot lebih kurang. Tapi bara tu ada. Dia kata kalau Musa ni pilih kurma, bunuh lah, sebab dia dah cerdik. Tapi kalau dia ambil bara api, janganlah bunuh bang. Macam tu kan. Bijak agak Asyah nak cover lain masa tu kali kedua. Tok laki dah naik angin. Jadi akhirnya Allah takdirkan Nabi Musa ambil bara api tu makan. Letak atas lidah. Tu yang lidah melecur. Jadi cakap dia tu jadi telo sikit lah. Tak fasih, tak lancar, tak jelas. Macam tu kan. Tu yang didoa tu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri tu. Jadi kita ni pun itulah cerita je. Dalam apa situasi dan keadaan sekalipun, maknanya jaga pertuturan dan elakkan kebencian dan pendengkian tadi. Hasad-hasad ni jangan buat ibu-ibu sekalian. Habis pahala kita free begitu je. Dahlah nak kumpul pahala satu hal, nak jaga pahala jangan hilang satu hal pula. Kan? Kita buat baik dah satu hal lah, bagus. Tapi nak memelihara ibadah tadi, jangan sampai rosak kan. Pahala-pahala jangan hilang macam debu yang berterbangan. Takut kita. Yalah, macam mana boleh hilang Ustaz? Kadang-kadang timbul riak. Masa buat tu tak ada rasa riak. Besok lusa datang riak, habis pahala. Contohlah kan. Contoh riak. Kita pun datang pagi ni, habis kuliah lagi pukul 11, sembang kawan ni, Ajar nampak Ajar mengantuk pagi ni. Itulah pagi tadi pukul 3.30 okey lah. Nampak? Dengan niat
riak. Lagi kawan ni puji, dia pun gaun dia pun kembang sekali. Kembang kali kedua. Gaun dah kembang lah, kembang lagi. Habis pahala tahajud bagi tadi kan. Dia jadi gitu. Jadi sebab itulah kena hati-hati. Buat baik satu hal, nak jaga pahala yang kita dah longgok tadi, itu pun satu hal yang lain. Baik, sambung lagi. Kemudian apa dia sebut? Oleh kerana itu, siapa yang melakukan kusumah, kerah kepala, degil tadi, bererti ia mengundang datangnya penyakit batin itu. Siapa yang degil-degil ni, dia akan menjadi faktor orang berdengki pula dengan dia. Dia pun berdengki dengan orang. Itu nama dia penyakit batin yang disebut tadilah, iaitu hasad dan dengki. Kemudian dia kata sekurang-kurangnya sibukkanlah hati kita sehingga sampai dalam solat pun hatinya terikat dengan masalah apa tu? Argumentasi, alasan serta dalil, dan dengan perbantahan itu akibatnya ia tidak menemukan ketenangan jiwa. Jadi benda ni sampai terbawa-bawa dalam solat. Kan? Sebab dah di luar solat pun wahara, bila kita solat, benda tu dia mesti masuk, tuan-tuan. Dia mesti masuk punya. Tak sah kan kata benda-benda tak elok macam tu. Kadang benda baik pun dia masuk dalam solat ni. PM umum pukul 3 kan. Pukul 3 petang tu hari kan. Diumumkan tu, boleh rentah negeri pukul 3 lebih. Kita sembahyang asar, masuk rentah negeri tu. Tengah sembahyang ni, ni dah boleh dah ni. Mana nak dihala. Ni tengah rakaat ketiga. Kan? Masuk tak? Masuk. Itu benda elok. Tambah benda tak elok macam ni. Kan? Terbayang pihak satu lagi yang cuba nak ambil tanah kita. Lagi masuk dalam solat. Jiwa kita kacau. Sedangkan solat tadi untuk ketenangan jiwa. Solat ni satu, dia panggil kerehatan bagi orang beriman. Solat ni sebenarnya rehat bagi orang beriman sebenarnya. Tapi Ustaz, solat kita jadi letih pula. Terbalik kita ni. Kan? Kita letih dengan kerja dunia, orang-orang alim, salafus soleh, dia penat kerja dunia, dia berehat dalam solat tu. Dia relax dengan solat, dia tenang, dia seolah-olah menghadap Tuhan depan dia, dia rasa semua benda tu. Tapi kenapa solat kita jadi wahara kan? Jadi kelang kabut. Itu yang jadi masalah. Dan khusumah itu adalah permulaan dari satu kejahatan. Demikian pula jidal dan mira yang kita bincangkan itu hari. Mira ni koreksi terhadap perbicaraan orang lain untuk mencari kelemahan. Jidal tu lebih kurang kusumah jugalah, berbantah-bantah, degil kan, melawan tu. Dan kemudian kerana itu maka sepatutnya bagi seorang itu berusaha agar tidak membuka pintu hati kusumah kecuali dalam keadaan darurat yang tidak ada jalan lain lagi. Apabila terpaksa harus terjadi juga, maka jagalah lisan dan hati dari penyakit hati, dari penyakit kusumah yang di atas. Kalau dah terpaksa, tapi kena kawal juga. Kan? Tak ada jalan lain dah nak selesai, melainkan kita terpaksa bertegang urat juga, jagalah adab. Jangan bertegang urat tu berlebih. Sampai yang tak berkait pun kita halakan sekali. Kita berbalah dengan mak dia. Masuk dengan anak cucu, 7 keturunan pun kena semua. Jangan. Jangan libatkan pihak-pihak lain. Kita, orang kata, yang direct dengan kita saja. Urusan kita dengan orang yang berkenaan. Jangan melibat pihak lain. Lepas tu tak pasal ustaz pun kena. Sudahlah. Ni kau lah ni mengaji dengan Ustaz Rahim perangai. Ustaz pula tak ada kena-mengena pun kena. Lagi teruk yang tu nak. Jadi elakkan. Kalau terpaksa juga, istilahnya kawal diri, istighfar banyak-banyak. Kita ni kan ada aturan, kan? Kita ni kan banyak petua-petua yang Rasulullah ajar. Kalau ni angin nak buat apa, kalau nak tengah marah macam ni nak buat, kalau macam ni apa kaedah, kan banyak agama ajar kita. Jadi peganglah pesanan-pesanan Nabi ni, sebab
Apa yang Rasulullah sebut, tak ada yang silap. Dalam hadis saya baca malam tadi, kuliah maghrib dekat kampung Merbau Sempak, dekat dengan rumah saya lah. Di hujung satu hadis tu Nabi sebut, tidak ada yang keluar dari mulutku. Sambil Nabi angkat jari dia tunjuk kat mulut dia. Bila ada orang kafir Quraisy pertikaikan sahabat Nabi nama Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru ni kerja dia, apa Nabi cakap semua dia tulis. Semua dia catat. Dia takut lupa kan. Tulis. Nabi cakap semua dia tulis. Tiba-tiba datang puak-puak kafir Quraisy ni kata, wahai Abdullah bin Amru, kau ni menulis beria sangat. Daripada manusia yang nama Muhammad ni, kadang-kadang dia ni marah, kadang suka, kadang menangis, kadang gembira. Betul ke apa yang dia cakap tu, yang kau beria sangat tulis? Lebih kurang macam tu lah. Kan? Makna seolah-olah pihak kafir Quraisy tu, dia sebenarnya nak menghasut Abdullah ni jangan tulis. Dia bagi alasan Nabi pun orang biasa yang kadang naik angin juga. Takkan masa dia naik angin pun kau nak tulis, dia cakap benda tak betul. Dia tuduh Nabi begitu. Jadi Abdullah pun pergi jumpa Nabi. Tu Nabi buat keluar hadis tu. Nabi kata sambil tunjuk jari dia ke mulut Nabi sendiri. Nabi kata tak ada yang keluar dari mulut aku melainkan benar belaka. Jadi apa yang Nabi sebut petua, kaedah, hukum hakam tu semua betul. Tak usah kita petikai-petikai pula. Kadang ada orang akhir zaman ni pun berani juga kan. Dia tak petikai Nabi direct, dia petikai indirect. Kadang dia tanya, ya ke amalan ni datang dari Nabi? Sama tu. Petikai juga. Kadang-kadang petikai imam-imam mazhab bagai. Macam-macam kerja manusia. Tak ada kerja. Kita ni tak usah berbalah lah. Benda yang ulama' dah bincang, ulama' dah sepakat ke, walaupun ada sedikit perselisihan. Contohlah kan, Imam Syafi'i kata harus tahlil dan talqin dekat kubur. Siapa kata? Imam Asy-Syafi'i. Mungkin mazhab lain kata tak payah. Jadi kita pula tak usah bergaduh. Tak ada talqin dalam Islam. Imam Syafi'i kata ada. Imam Syafi'i kata boleh. Harus, makna boleh buat lah. Walaupun tidak sunnah. Tapi boleh buat, dapat pahala. Talqin ni bukan kita menyanyi lagu entah apa-apa. Kita baca Quran, baca Yasin, berzikir, istighfar, la ilaha illallah, tahlil. Tak ada apa masalah. Bergaduh, saya tak nak talqin Ustaz. Tak nak, tanam balik. Jangan marah orang yang nak. Nampak? Penyakit orang hari ni, dia tak nak buat, dia racun orang jangan buat. Kan jahat nama dia tu. Saya tak nak baca kunut. Tak nak, lepas rakaat kedua, Allah Akbar, terus terjun sujud. Dah tak mau sangat. Yang orang tak ada tangan, kau marah pasal apa? Orang tu baca doa tau. Doa kunut, cuba tengok makna ni. Tuan-tuan ingat calang-calang ke makna doa kunut tu? Cuba tengok satu-satu balik. Allahumma hdina fi man hadait. Pagi buta minta hidayah. Takut kita ni sesat. Takut siang saat kita apa benda tak elok kita buat lah. Pagi-pagi, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, tunjukkan kami hidayah, bagi kami hidayah seperti mana Engkau dah bagi pada orang yang dah terima hidayah. Wa afina fi man afait. Afiatkan kami, sihatkan kami ya Allah, macam mana Engkau dah sihatkan orang lain. Kan doa elok-elok. Oh, saya tak nak baca Ustaz, Nabi tak baca. Sedap jaya. Aku kalau jumpa aku ketuk dengan mikrofon ni. Kan geram pula tuan. Nabi ada masa baca kunut, ada masa Nabi dilupakan Allah. Allah programkan satu hari itu Nabi tak baca. Terlupa. Sebagai pengajaran pada kita, kalau terlupa nak buat apa? Itu sebenarnya. Terlupa Nabi jadi hukum. Terlupa kita memang guyup. Memang dah pelupa. Terlupa Nabi baca, oh Jibril ingatkan, kau tak baca kunut tadi, kau kena sujud sahwi. Allah programkan Nabi terlupa, dilupakan seketika, supaya Allah tahu dah umat Muhammad besok ni ramai yang kaki pelupa ni. Kan? Jadi kalau terlupa baca kunut, apa nak buat? Ni sujud sahwi. Nabi dah tunjuk.
Jadi kalau nak baca, baca. Tak nak baca, dan diam aja. Jangan marah orang lain baca. Itu penyakit nama dia. Jadi sebab itulah ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba tengok ada 2 pesanan dekat situ sebelum kita tamatkan kuliah kita. Daripada Ibnu Abbas ataupun namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bika ithman an alla tazala mukhasima." Cukuplah kamu sudah berdosa kalau kamu sentiasa bermuqasamah, berbantah. Nabi kata cukuplah nak jadi dosa kalau kamu rajin sangat berbantah dengan orang. Macam tadi itulah. Berbantah orang tu buat, kita tak setuju. Dah kita tak nak buat, jangan bantah orang lain buat. Cuba belajar respect kan. Belajar menghormati pandangan orang lain. Saya tak nak ambil vaksin ustaz. Terpulanglah. Itu awak punya pandangan. Tapi nanti akan jadi susah kan. Dah. Nak rentas negeri pun 2 dos. Dah kalau tak ada, duduklah kat USJ ni. Jangan ke mana-mana nak. Nak buat macam mana? Aturan dia begitu. Walaupun tidak ada hukum fatwa yang dia keluarkan wajib ambil vaksin, tak ada. Hukum fatwa pun harus saja. Maknanya boleh ambil. Halal dan sebagainya lah. Dengan hujah-hujah darurat lah, apa macam-macam lah. Ulama' dah bincang. Kita bukan ahli, kita anggukkan dia je. Tiba-tiba dia kata, saya tak nak. Itu hak kamu lah. Bukan kita boleh paksa orang. Tapi kalau nak ambil, tak nak, jangan marah orang yang ambil. Nampak? Kita tak nak ambil, marah orang ambil. Macam saya cerita yang tu hari tu kan, anak murid telefon, "Ustaz dah vaksin?" "Alhamdulillah 2 dos dah." "Ustaz ambil apa?" "Pfizer." 2 tahun lagi Ustaz mati. Kepala otak kau lah, saya kata. Kan? Suka-suka hati je. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu Nabi kata cukuplah berbantah tu dah jadi dosa. Jadi tak usahlah berbantah-bantah ni pun, orang kata apa, tak habis pun kan. Manusia ni bila bergaduh cakap mulut apa semua ni, tak selesai. Dia akan melarat lagi, nampak? Dia akan melarat, membawa ke keturunan pula, bersambung, lepas tu menyebabkan kepala kita boleh migrain. Sakit kepala tu, jangan buat main. Sebab apa orang sakit kepala? Sebab dia suka mikir masalah orang. Betul tak saya cakap? Dia mikir masalah orang. Kan? Dia tengok jiran dia bawa balik kereta baru, dia mikir, mana dapat duit ni? Dah malam tak boleh tidur, terkebir, kenapa yang? Tu jiran depan tu, mana dapat duit tu? Kena nombor katnya ni. Sudah. Kita pula susah hati mikir, jiran tak ada apa-apa, elok tidur dalam kereta. Kereta baru. Kan? Jadi itulah kita ni, suka mikir masalah orang yang tak sepatutnya kita fikir. Kan? Kita fikir sebab kita nak tegur. Dah tegur, orang tu ikut tak ikut, dia punya pasal, habis cerita. Terus saya fikir dah, saya macam mana nak buat Ustaz? Dah banyak kali dah ni kita cakap. Dah doa je lah, apa nak dibuat lagi? Dah usaha dah macam-macam. Kan? Dalam grup pun kita dah tegur, PM tepi pun dah tegur, berdepan pun dah pernah cakap dah sekali tu hari. Sudahlah. Dia nak buat juga, dia punya pasal dia tanggung besok. Kita dah selesai masalah. Tapi ada orang dia suka memikir sampai level yang paling halus tu. Ada orang jenis tu. Kan? Ada orang jenis dia otak dia memang dia tak boleh. Dia kena sampai halus. Kan? Katalah saya pergi kedai beli barang tak? Orang lelaki ni dia senang. Dia ambil, dia kadang harga pun tak tengok. Dia ambil, tek, berapa? 100 lebih bayar. Balik kan bini soal siasat. Bukan semualah no. Dia akan tanya, "Bang, settle semua barang bang. Susu tadi berapa harga bang?" Sudahlah. Kan, susu tin bang berapa? Selalu RM8 bang. Pastikan jangan kurang, jangan lebih daripada harga tu. Ni orang Pak Haji ni dah bayar ni. Dah bawa balik dah. Kan? Orang lelaki senang, ambil. Expired date pun tak tengok. Pasal itu yang jadi kat aku baru ni. Kan? Saya beli susu kedai Aceh kan. Ambil, tengok harga, dah jalan. Balik, mem spot check lah.
Buka-buka bang, bulan 9 bang. Ni dah bulan 10 bang. Sekejap lagi kan kita keluar kan hantar balik. Kan tak pasal-pasal kena hantar balik tuan. Orang lelaki punya kerja. Dia tak ada, dia tak nak mikir banyak tuan. Bang, tahun ni tema baju raya apa? Suka hati lah. Dia malah nak mikir kan. Suka hati bang, kita ambil colour biru kad ni okey bang. Biru okey lah, tak ada masalah. Tak, kalau abang tak nak, kita biru cair sikit. Pening untuk lelaki tu kan. Nak menempah lah kali salah pilih sama dengan warna langsir tu kan. Sudah kan. Jadi orang lelaki ni hidup dia senang. Dia tak mikir sangat, dia kira benda settle, benda halus dia takkan fikir. Kan, orang perempuan ni sengit alas meja pun masalah negara bagi dia. Kan, dia tengah masak kat dapur boleh tinggal periuk, nampak daripada jauh tu sengit langsir dia betulkan balik. Dia bukan cerewet, dia teliti, betul. Orang perempuan ni dia teliti tuan. Kan, orang lelaki tak kisah, start kereta jalan. Kan, orang perempuan mungkin dia akan tengok tayar lu depan belakang, dia tengok side mirror okey tak. Orang lelaki start je, cucur saya pinggang, boom, jalan. Janji sampai je. Masa tu mak gad nak tercabut ke, nombor pelik nak jatuh ke, dia tak kisah. Janji sampai. Kan? Itu kelebihan orang lelaki dan itu kelebihan orang perempuan. Allah pairkan benda tu. Dia tak buat sama kan. Kalau orang lelaki orang perempuan perangai sama, dunia ni jahanam. Sebab itu yang satu cakap banyak, yang satu tak apa nak bercakap. Kan? Allah bagi partner dia macam tu supaya hidup tu jadi cantik. Jadi ingat, balik pada hadis tadi, jangan kita berbantah-bantah dan seumpamanya. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, inna lil khusumati kuhama. Sesungguhnya bagi kusumah itu ada beberapa macam kebinasaan. Banyak dia punya benda tak elok lah. Itu yang kita dah bincang tadi. Dengkinya, menambah dosanya, kan? Hati kita jadi berserabut sebab kerah kepala tadi. Jadi jangan kita jadikan ini satu habit dalam hidup kita. Jadi kita kena hindarkan, kita kena jauhkan penyakit-penyakit macam ni, sebab kita nak belajar membahagiakan orang yang ada di sekeliling kita. Walaupun yalah besok air tak ada kan, jadi besok besok 13 kan. 4 sini ada. Alamak, nak kena pindah sekejap. Tempat saya sarjana utama tu dia ada sarjana utama 1, 2 dan 3. Saya tengok dalam list yang kena 3 tu rumah aku. Kan, satu rumah kat ipar saya dengan adik ipar tak kena. Tak apalah, kita menumpang lah besok. Kan, tu yang beli tong semalam, habis tong kat kedai. Kan, semua kena borong dah semalam. Jadi apa pun tak apalah. Buat tenang. Ujian hidup di Selangor ni memang masalah air kan, macam tu lah. Jadi kena sabar je lah. Jadi apa pun, sebagai kesimpulan terakhir untuk pagi ni, yang pertama sekali, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, jaga lisan, jaga mulut, jaga pertuturan kita, jangan cakap yang pelik-pelik, yang bukan-bukan, yang tak ada faedah ke apa, tak usah cakap lah. Dan yang kedua, jaga hati juga, supaya hati kita ni berada pada satu tahap yang terbaik, berada pada tahap yang Allah dan Rasul suka, dan jangan kita buat benda yang bukan-bukan lah, insya-Allah. Dan yang ketiga, muslimin muslimat sekalian, apa pun yang kita buat, macam biasa yang selalu saya sebut, pastikan niatnya lillahi ta'ala, niatnya betul kerana Allah. Apa pun, termasuklah kita niat nak rentah negeri pun, biarlah kerana Allah, silaturahim dan sebagainya. Mudah-mudahan ada pahala-pahala, ada faedah-faedah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita, insya-Allah.